Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, apa khabar semua? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, apa khabar semua? Okey, sementara kita menunggu kehadiran kawan-kawan awak So awak boleh tulis dekat ruangan komen untuk tugasan hari ni. Sekejap saya type dekat komen tu tugasan awak So secara ringkasnya tugasannya adalah menyatakan kesan diffraction. Ke atas sesuatu gelombang. Okey. Effect of fraction to a wave, ataupun seringkasnya what happen to wave after experiencing diffraction. Okey, so saya tulis dekat tugasan boleh semak dekat bahagian tugasan. Hari ni punya kelas tugasan adalah effect of diffraction to a wave, ataupun what happen to a wave after it experience diffraction. Apa jadi kepada sesuatu gelombang tu selepas gelombang tersebut mengalami diffraction. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Sekali lagi, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua sihatlah. Untuk kelas hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan diffraction, ataupun dipanggil dalam bahasa Melayunya pembelauan. Okey, dalam bahasa Melayunya pembelauan. Saya type dekat komen. Pembelauan bahasa Melayu. Okey. So pembelauan ni awak tak pernah dengar lagi. Okey, I am very confident that I am very certain yang awak baru hari ni pernah dengar berkaitan dengan diffraction. Okay. Yang awak dah pernah dengar adalah pembelajaran-pembelajaran yang lepas. Dalam pembelajaran yang lepas awak dah belajar dalam 5.1 Fundamental of Wave. Awak dah belajar apakah nama bahagian-bahagian pada wave. Okay, Fundamental of Wave. Awak dah belajar apa itu lambda, apa itu amplitude dan sebagainya. Dalam 5.2 awak belajar tentang fenomena damping, bahawa oscillation atau amplitude sesuatu wave itu tidak akan kekal ataupun tidak akan konstan selamanya dengan masa. Sebaliknya, apabila masa berpanjangan atau masa semakin bertambah, nilai amplitude makin lama makin berkurang. Itu kita panggil damping atau pelembapan. Kemudian dalam 5.2 juga awak belajar berkaitan dengan resonance, suatu fenomena di mana ayunan sesuatu sistem itu dipaksa bergetar pada maksimum amplitude. Okey, lalu menyebabkan beberapa fenomena ataupun contoh yang berlaku dalam kehidupan seharian. Contohnya dalam Tacoma Bridge. Okey, dalam peristiwa runtuhnya jambatan Tacoma Bridge. Okey, berkaitan dengan resonance. Kemudian dalam 5.3 awak belajar tentang pantulan gelombang. Hukum pantulan apa? Sudut tuju dengan sudut pantulan sesuatu gelombang adalah sudut yang sama. Kemudian apa berlaku kepada gelombang tu? Tidak ada apa-apa karakteristik gelombang yang berubah. Maksud saya, frekuensi tak berubah,
lambda tidak berubah, wavelength dia tidak berubah, apa lagi, speednya tidak berubah. Sebaliknya yang berubah hanyalah arahnya sahaja. Yang tu awak dah familiar dah, awak pernah dengar pun pantulan. Kemudian 5.4, okey, 5.4 awak belajar. Selepas pantulan awak belajar pembiasan. Okey, pembiasan gelombang. Dalam pembiasan gelombang, pembiasan ni berlaku apabila arah gelombang berubah. Okey, arah gelombang berubah bila sesuatu gelombang bergerak dari kedalaman yang berbeza. Contohnya dari deep to shallow atau dari shallow to deep. Jadi arahnya sama ada gelombang tersebut terbias mendekati normal atau terbias menjauhi normal. Depends on the difference of depth. Okey, bergantung kepada depth. Yang tu pun awak pernah dengar sebab awak pernah belajar tentang pembiasan cahaya. So hari ni benda yang baru, saya nak tunjuk dekat awak satu lagi fenomena yang dipanggil sebagai diffraction atau pembelauan. Bagi yang baru masuk, awak ada tugasan, sila semak pada bahagian live chat. Okey, bahagian live chat. Okey, hari ni saja kita nak cover yang pertama, apa itu diffraction. Dalam 5.5 ni, apakah yang dimaksudkan dengan pembelauan? Apa itu pembelauan? Kedua, kita nak tengok apa jadi kepada satu gelombang selepas mengalami pembelauan. Dan yang ketiga, kita nak cuba lukis apa yang jadi kepada bentuk gelombang tersebut selepas mengalami pembelauan. Dan yang keempat, kita nak tengok beberapa fenomena. Dalam kes ni tak silap saya ada 3 fenomena yang menunjukkan kesan pembelauan. Contoh-contoh dia dalam kehidupan. Okey. So ini satu gambar sebagai permulaan, satu gambar embankment. Embankment ni macam tembok pemecah gelombang yang ditangkap gambar ni daripada Marang, Terengganu, dekat pantai timur sana. Biasanya pada certain waktu gelombang di kawasan Terengganu, Kelantan khususnya biasanya sangat bergelora. Okey, di musim tengkujuh ombaknya sangat tinggi. Jadi kerajaan negeri dengan inisiatif untuk menghasilkan gelombang yang selamat, okey, yang selamat amplitudenya ataupun gelombang yang tenang, okey, supaya mana apabila ada pelancong yang nak beristirahat di kawasan pantai ataupun ada chalet-chalet ke di tepi pantai, tidak mengalami hempasan gelombang yang terlampau kuat. Okey, tu embankment lah. Okey, kalau kita tengok bahagian A dengan bahagian B, boleh nampak beza. Bahagian A ni kita boleh nampak gelombang yang very high. Sebab apa? Kita nampak kontur dia kat situ. Okey, maksudnya gelombang kawasan A ni kawasan yang amplitudenya tinggi. Tapi apabila mana gelombang tersebut sampai di B, cuba tengok di bahagian B, awak akan nampak, kalau awak tengok dengan jelas ni, awak nampak seolah-olah gelombang itu bertukar shape-nya menjadi seolah-olah membulat. Okey, kalau awak boleh tengok dengan jelas kat situ, seolah-olahnya membulat. Okey, so kita tengok nota dia. Okey, so what causes the wavefront of the seawater in region A and region B to have different shape? So A dengan B, gelombang dia, A ni kalau kita boleh tengok gelombangnya seperti gelombang satah, plane wave. Okey, tapi bila masuk dalam celah ni, celah benteng ni, seakan-akan membulat di situ. So the wavefront of the seawater changes from plane wavefront in region A to a circular wavefront in B. So gelombang di A, plane pada asalnya, apabila menempuh kawasan bukaan di sini, gelombang tersebut telah berubah bentuk menjadi circular, membulat. Okay, this shows that sea wave spreads out while propagating through the gap in the embankment. Ini bermaksud gelombang yang datang daripada A, okay, propagate seperti berikut, masuk ke dalam celah atau gap. Kita panggil ni sebagai gap ataupun juga kita panggil sebagai slit. Okay, bukaan ni kita panggil sebagai
Gap, gap ni. Okay, bukaan ni kita panggil gap. And what happened to the wave after passing through the gap? It spreads out. Okay, gelombang tersebut telah pun spreads out. Ter apa bahasa Melayu? Spreads out. Kembang, bukan terkembang. Spreads out lah dalam bahasa Inggeris. Alright. Photograph 5.12 shows the phenomenon of diffraction of wave. So inilah dia salah satu contoh pembelauan atau diffraction. So secara ringkasnya, ideanya adalah diffraction adalah gelombang yang melalui celah, dan selepas gelombang tersebut melalui celah, ia telah disebarkan, spreads out. Gelombang tu asalnya plane, masuk dalam satu celah, tiba-tiba dia spreads out. Dia menjadi banyak direction, daripada satu direction saja jadi banyak direction, spreads out. Okay, kita tengok lagi. Alright. Seperti yang dinyatakan di sini, diffraction of wave can happen to water, light and also sound wave. So ada 3 case hari ni. Awak akan tengok pembelauan gelombang air, pembelauan gelombang cahaya dan pembelauan gelombang bunyi. 3. Okey, untuk mengkaji pembelauan atau diffraction untuk gelombang air, diffraction of water wave, okey, di dalam makmal kita sediakan radah seperti berikut. Kita ada masih lagi ripple tank. Kemudian kita ada plane wave dipper. So plane wave dipper ni akan membuat gelombang-gelombang satah yang akhirnya akan menghampiri kawasan celah, okay, yang dihasilkan oleh barrier. So kita letak 2 barrier kat sini supaya ada celah. Ni barrier lah ni, kawasan ni, this one and this one is a barrier. So the wave are going to propagate and enters through the gap. So apa jadi selepas gelombang ini, okay, melepasi kawasan gap. Ni kawasan gap. Okay, sekejap lagi kita tengok apa berlaku kepada gelombang tersebut. So yang ni saya tunjuk setup dulu. Kemudian kita akan kaji adakah karakteristik gelombang ni akan berubah. Contohnya wavelength apa jadi, makin pendek ke makin panjang, frekuensi jadi makin cepat ke makin perlahan. Begitu juga dengan hal laju, bertambah hal laju ke berkurang hal laju, amplitude-nya sama ke berkurang ke, okey, ataupun jadi lagi tinggi ke, dan juga direction of propagation. So gelombang air, mengkaji pembelauan gelombang air kita gunakan gap. Kemudian kita buat plane wave, kita tengok apa berlaku selepas daripada pembelauan tersebut. Ni untuk diffraction of water wave. Kalau cahaya kita tak guna air lah, sebab cahaya mesti kita guna sumber cahaya. So kita gunakan laser pen sebagai sumber cahaya, dan kita akan gunakan single slit. Okay, bukaan single slit. Single slit ni dia satu slide kaca. Kemudian kita gunakan mesin yang sangat spesifik untuk hasilkan suatu celah di tengah dia. So sini ada satu bukaan celah lah, sangat halus. Okay, dalam unit nano atau micrometer. Okay, bukaan dia sangat halus. Kemudian kita letakkan skrin di hadapan supaya kita boleh lihat apakah pattern yang terhasil di sini. Apa jadi kepada cahaya daripada laser tersebut selepas melalui celah tersebut. Ini pun kita akan tunjuk dalam slide kejap lagi. Okay, next adalah diffraction of sound wave. Okay, sound juga boleh dibelaukan atau bunyi juga boleh dibelaukan. Contoh eksperimen pembelauan adalah kita gunakan loudspeaker yang disambungkan kepada tablet ke, kepada smartphone ke, okay, sebagai sumber bunyi. Kita pun download lah lagu apa yang kita nak play, ataupun kita download sound generator untuk menghasilkan suatu frekuensi bunyi, satu frekuensi bunyi. Kemudian kita kaji kesan bunyi tersebut dari position X dan juga position Y, 2 tempat. Satu position X betul-betul di depan loudspeaker ni, okay, tanpa gangguan.
Position Y berada di sebalik dinding, di sebelah loudspeaker tu. Okey, kemudian kita kaji dari segi frekuensinya, dari segi amplitude-nya adakah berubah. Okey. So, selepas kita kaji, saya tunjuk dekat awak dulu. Dia punya apa dipanggil, simulation. Okey. So saya ada simulation kat sini. Yang ni untuk water wave dulu. Okey, saya nak tukar single source ni kepada plane wave. Okey, supaya saya dapat gelombang yang macam ni lah, gelombang SATA. Okey, yang ni dipanggil gelombang SATA. So, saya tak letak apa-apa di depan gelombang SATA ni, maka tidak ada apa-apa berlaku lah. Okey, the wave propagates ke bawah macam biasa. Okey, now saya nak stop wave ni. Saya clear dulu. Kemudian saya nak letakkan di depan saya ni suatu gap. Okey, sekejap, mana gap tadi? Slit. Okey, slit, suatu bukaan. Saya panjangkan. Okey, supaya dapat cover wave yang akan masuk tu lah. Okey, saya clearkan. Nampak So sini ada bukaan yang warna kuning ni kita panggil slit. Kemudian ada gap di tengah. Okey, bahagian tengah tu ada gap ni, ada bukaan di sini. Okey, jom kita tengok apa jadi dekat wave selepas melalui gap ni. Okey, ready? Alright, kita tengok apa jadi kepada wave ni. Okey, apa berlaku? Cuba tengok dekat kawasan ni. Okey, selepas wave tersebut melalui, saya clear sekali lagi. Okey, selepas wave, plane wave melalui satu bukaan, awak nampak wave tersebut sudah pun spreads out. So dia tersebar. Okey, bahasa Melayunya tersebar. So ia adalah satu fenomena di mana wave melalui celah dan tersebar. Macam tu kita tengok sekali lagi. Tersebar. Okey. Cuba awak perhatikan dari segi frekuensi, dari segi lambda, apa berlaku kepada gelombang selepas mengalami pembelauan. Adakah ianya berubah dari segi lambda? Lambda, kalau awak recall balik, lambda tu atau wavelength adalah jarak di antara dua muka gelombang. So yang biru dengan biru ni adalah muka gelombang lah. Hitam pun muka gelombang juga. Hitam ke hitam yang bersebelahan. Kalau nak ukur hitam ke hitam pun boleh, biru ke biru pun boleh, asalkan bersebelahan. Jangan langkau sampai 2, 3. Okey, cuba tengok biru ke biru ni dengan biru ke biru ni selepas pembelauan. Adakah ianya berubah ataupun sama? Okey, adakah ianya berubah ataupun sama? Okey, kita tengok yang 3D sekejap. Tengok selepas ni plane wave, selepas melalui celah apa berlaku? The wave spreads out. The wave spreads out. So awak kena guna perkataan spreads out. Tengok dekat situ. Ni nampak jelas lah. Gelombang tersebut telah pun disebarkan. Dan apa berlaku adalah gelombang tersebut bersifat atau mempunyai bentuk bulat, circular. Tengok, dia lalu celah circular. Okay. Alright, kat situ. Kita tengok dekat sini. Sama juga. Yang ni yang saya ambil daripada pads, tapi saya rasa boleh nampak kot. Awak boleh nampak kot ni. Okay, cuba saya yang ni dari segi gambaran atas lah. Okay, nampak wave ni menjadi membulat. Alright. Okay, kita kembali ke slide terlebih dulu. Alright. Sebelum kita pergi dekat semua bentuk atau apa yang jadi, yang tadi saya dah tunjuk untuk tak apalah, kita teruskan dengan apps tu dulu. Okay. Okay, ini untuk gelombang air. Saya tukarkan
kepada gelombang cahaya. Okey, kita tengok cahaya. So cahaya untuk pembelauan punya eksperimen tadi, kita menggunakan sumber cahaya laser. Dalam kes ni tengok saya gunakan laser yang atas ni adalah laser berwarna merah. Okey, laser berwarna merah sebagai sumber cahaya. Kemudian saya ada slit atau bukaan, dan bukaan saya tu bentuknya bulat. Okey, bentuknya bulat. Dekat sini kelemahan apps ni adalah dia tak ada single slit, dia tak ada bukaan, satu bukaan kecil lah. Dia cuma ada bentuk-bentuk ni je. Mungkin saya boleh buat juga macam ni. Cuba. Ni boleh. Ni dipanggil slit lah yang saya sebut tadi tu. Single slit. Okay, kita tengok apa berlaku selepas gelombang cahaya mengalami pembelauan. Okay, ready? Alright. So tengok cahaya yang single line tadi masuk ke dalam celah, kemudian mengalami pembelauan dan mempunyai atau menghasilkan pattern seperti berikut. Tengahnya cerah, kemudian diikuti dengan gelap, atau cerah, gelap, cerah, gelap, cerah. Alternate bright and dark fringes. Okey, begitu juga di sebelah kiri, cerah, lepas tu dia ada gelap, cerah, gelap, cerah, gelap, cerah. Okey. Ini adalah kesan pembelauan cahaya. Okey, gelombang cahaya. Kalau saya tukar shape, yang ni saya guna slit seperti slide. Kita tengok slide. Sekejap lagi saya nak tunjuk slide kat awak. Ni. Okey, kita akan dapat bentuk seperti ini. This is a diffraction pattern through a single slit. Ni bukaan atau celah. Satu celah kita dapat pattern macam ni. Macam saya cerita tadi, kita dapat cerah, lepas tu gelap, cerah, gelap, cerah, gelap, cerah. Okey. Kita dapat bentuk macam ni. Macam mana kita nak dapat bentuk yang di sebelah kanan ni? Diffraction pattern through pinhole. So pinhole maksudnya di tengah tu kita buat lubang. Lubang tu halus lah. Kita tengok. Kita cuba buat, tukar kepada bulat. Okey. Dan pinhole ni kita buat kecil. Sebab pinhole kan lubang yang sangat halus. So lubang yang halus tu kita cuba tengok apa jadi. Alright. Tengok patternnya, apabila cahaya melalui celah ataupun pinhole, maka kita dapat bentuk cahaya yang cerah di tengah, kemudian gelung-gelung atau bulatan hitam dan cerah berselang-seli. So yang ni sebab saya guna laser warna merah. Dalam slide tu dia laser warna hijau. Kalau dalam slide itu warna merah sebab dia guna laser warna merah. Jadi kalau saya nak warna merah, saya tukarlah. Ni laser warna merah, ni pattern dia. Pretty similar to the gambar rajah tu lah dalam slide ni. Dalam slide ni nampak. Okey, itu untuk cahaya, gelombang cahaya. Okey. Alright, kita tengok ada lagi tak yang saya boleh tunjukkan. Tak ada dah lah. Ni. Ni gelombang bunyi. Alright. Gelombang bunyi pula, kita tengok, saya boleh gerakkan sini sikit supaya nampak kesan dia. So this is a sound generator. Seperti yang saya sebut tadi tu, kita boleh guna loudspeaker juga. So sound, saya switch on the sound generator. Apa berlaku kepada sound? Sama juga, sound akan mengalami pembelauan dan gelombang yang asalnya plain akan menjadi circular, membulat. Okey, membulat. Okey. So kita kembali ke slide. Okey, apa berlaku kepada gelombang bunyi? So gelombang bunyi yang asalnya plain masuk dalam celah, dia akan membulat. Sama juga jika ada dinding di sebelah ni. Bilik buku teks tu kan, awak masuk celah bilik buku teks tu, dekat makmal sains tu, kalau awak bising dekat situ, awak punya sound, kebisingan awak tu boleh didengar daripada kawasan luar, daripada koridor luar lagi. Kerana okey, ni contoh bilik buku teks ni. Awak pun bising dekat sini. Saya kalau duduk di depan PSP pun saya boleh dengar suara awak lagi. Okey, kerana gelombang bunyi datang daripada awak itu
sudah pun dibelaukan ke arah saya, spreads out and reach me, sampai boleh saya dengar. Okey, itu contoh pembelauan. Okey, so kita pergi ke summarization of what happened after diffraction. So yang inilah yang berlaku selepas pembelauan. Kita tengok satu persatu. Apa berlaku kepada lambda atau wavelength? Jawapannya no change. Okey, apa buktinya? Okey, apa buktinya? Kita boleh tengok, bukan. Kita boleh tengok dekat sini. Okey, apa berlaku selepas itu? Kita boleh ukur. So apa itu wavelength? Wavelength adalah jarak daripada cerah ke cerah. Kalau saya ambil tengah, saya ambil tengah ni. Sekejap, saya play. Alright, saya ambil dari hitam sini. Oops, hitam sini saya ukurkan ke hitam yang bersebelahan. Okay, around 72 around 72 dari hitam ke hitam. Okay, jadi kalau saya gerakkan selepas sini, okay, it matches the wavelength after diffraction. So apa berlaku adalah jarak di antara muka gelombang tidak berubah. Dia tak jadi makin jauh atau tak jadi makin rapat-rapat. Sebaliknya sama panjang. Apa maksudnya? Wavelengthnya masih sama. Wavelengthnya masih sama. Direction dia saja spreads out, tapi wavelength dia masih sama. Kalau saya nak twist, tengok dekat atas ni pun, kalau boleh saya ubah dekat sini, tengok. Okay, lebih kurang sama. Dia pemanjangan dia lebih kurang 72 something tadi. Right, so kita balik ke sini. Okay, itu yang pertama, wavelengthnya tidak berubah. Frekuensi. Okay, frekuensi ni, okay, frekuensi, sekejap. Alright, macam mana pula dari segi frekuensi? Okey, frekuensi tidak berubah kerana kita menggunakan sumber yang sama. Okey, saya menggunakan sumber yang sama, saya tak ubah-ubah frekuensinya. Jadi, kesan selepas pembelauan juga frekuensinya tidak mengalami perubahan. Okey, no change to the source of frequency. Saya tak ubah frekuensi yang menghasilkan gelombang tu. Jadi, frekuensinya tidak berubah. Okey, kemudian dari segi speed, dari segi laju, adakah selepas melalui celah jadi makin laju atau makin perlahan? Jawapannya tidak berubah. Kalau awak boleh tengok dekat sini pun, dia punya simulation pun awak tengok, tak ada yang jadi makin laju. Macam mana kita nak tahu? Apa ni sebenarnya? Saya pun tak tahu ni benda apa. Kita tengok ada tak pengukur untuk laju. Ni untuk ni untuk amplitude. Okay, sorry, ni untuk amplitude. Tak ada pengukur Yang ni apa ni? Ni untuk apa sebenarnya? Bukan lah tu. Alright, kalau awak tengok secara kasar lah, apa berlaku kepada wave adalah gelombang tersebut langsung tidak dilajukan ataupun tidak diperlahankan. Sebaliknya, velocity-nya sentiasa sama. Secara kasar, mata kasarnya awak tengok, velocity-nya tidak berubah, no change. Okay, tidak berubah. So, kenapa tidak berubah? Kerana there is no change in medium before and after diffraction. Tidak berlakunya perubahan medium atau perubahan kedalaman. Gelombang hanya akan berubah laju daripada medium yang berbeza kedalaman. Contohnya dari cetek ke dalam atau dari dalam ke cetek, barulah gelombang tersebut berubah lajunya. Kalau taklah. Okey. Yang keempat adalah amplitude. Amplitude-nya berkurang. Betul ke? Kita tengok kat sini. Betul ke amplitude dia berkurang? Mana dia? Okey, untuk kita tengok amplitude dia, kita boleh ukur dekat sini. Okey. Tengok amplitude dekat sini.
dengan amplitude dia kat sini. Kita tekan sikit. Oh, tak cukup Let's see, kita kecilkan. Tu dia. Okay, so yang warna kelabu yang first ni, yang saya dah letak ni, menunjukkan amplitude before. Okay, amplitude before lah. Cuba tengok amplitude before je lebih kurang kat sini. Kalau saya nak bagi nampak lagi, saya setting dulu amplitude dia bagi kecil sikit. Let's see, kecil sikit lagi. Okay, lebih kurang satu petak ke atas amplitude dia. Okay, yang ni before. This is for before. Okay, saya letak yang warna gelap sikit ni untuk after. Cuba kita tengok. Okay, so tengok yang gelap tu. Yang gelap tu amplitude dia juga satu peta. Apa maksudnya? Itu bermaksud amplitude gelombang tersebut tidak berubah. Amplitude-nya amplitude tidak berubah. Dalam slide ni berubah kan? Okay, sepatutnya, sekejap saya pergi belakang sikit. Sepatutnya berubah lah. Pergi belakang sikit. Tu dia, barulah nampak kesan dia. Alright. Okay, so boleh tengok amplitude selepas yang warna gelap sikit tu, amplitude-nya berkurang. Okay, apa maksud amplitude berkurang ni? Selepas pembelauan, amplitude berkurang kerana tenaga yang telah mengalami pembelauan tersebut, maksud saya tenaga gelombang yang mengalami pembelauan tersebut telah pun berkurang kerana disebarkan, spreads out to a wider region. Tenaga tadi yang sampai kemudian dibelaukan telah pun disebarkan ke beberapa tempat yang lebih luas. Jadi tenaga dia berkurang. Disebabkan tenaga berkurang, nilai amplitude akan berkurang. Okey, apa signifikannya atau apa gunanya apabila amplitude berkurang? Apabila amplitude gelombang berkurang, kawasan tersebut airnya menjadi lebih tenang. Okey, airnya menjadi lebih tenang. Itu menceritakan kenapa kawasan di sebelah B tadi ni, okey, kita boleh buat kawasan untuk rekreasi, mandi-manda, piknik dan sebagainya, kerana kawasan di B adalah kawasan yang lebih calmer ataupun calm. Gelombangnya lebih tenang. Okey, kenapa gelombang menjadi tenang? Kerana nilai amplitude-nya berkurang. Nilai amplitude gelombang tersebut berkurang menyebabkan kawasan tersebut kurang bergelora. Okey, kurang bergelora. Okey, balik kepada summarization ni. Last one adalah direction of propagation. Apa jadi kepada arah perambatan gelombang tu? Adakah gelombang tu masih sama arah dia? Jawapannya adalah daripada satu arah menjadi kepada banyak arah. Daripada one way atau one direction, it spreads out to many direction. Dia telah pun disebarkan kepada beberapa arah. Dia sebab tu dapat bentuk membulat. Okey. Ini sums up apa yang berlaku lah. Gelombang menjadi membulat. Ini pun menjadi membulat. Okey. Cumanya dekat cahaya dia special lah. Ni bentuk-bentuk yang terhasil. Yang ni daripada single slit ataupun celah yang saya tunjuk tadi. Ada slide. Dekat sini kita toreh satu line yang sangat nipis. This is slit. Dipanggil slit. Okey. Yang ni untuk pattern apabila kita lalukan cahaya tersebut kepada pinhole. Pinhole maksudnya ada satu lubang yang halus di tengah. Okey, ini patternnya. Alright. So dari segi melukis atau lukisan yang awak patut tahu, awak tak akan lukis dalam exam seperti mana simulasi tadi, bentuk hitam, hitam putih, hitam putih, hitam putih tu. Sebaliknya awak nyatakan wavelength atau wavefrontnya dalam bentuk seperti ini, iaitu bentuk line. Okey, bentuk line. Kita ada dua case dekat sini. Kalau saya gunakan slit yang lebih besar, okey, saya akan dapat pattern macam ni. Okey. Dan kalau saya gunakan slit yang lebih kecil atau narrow, lebih halus, maka saya dapat bentuk macam ni. Apa beza dia? Cuba tengok. Semakin kecil
slit yang saya guna ataupun saya tunjuk dekat simulation ni. Sayang awak tak boleh balik sekolah ni. Nanti balik saya tunjuk balik nanti saya tunjuk yang real punya. Alhamdulillah. Okey, kita tengok. Kita simpan dulu benda ni. Alright, saya boleh ubah slit dia. Ubah slit dia mana? Saya kecilkan. Tengok, ini adalah contoh gelombang air apabila melalui celah yang kecil. Nampak? Bentuknya membulat. Okey, frekuensi ni saya tinggikan sikit supaya jelas. Okey. See? Membulat. Kalau what happen kalau saya luaskan sikit bukaan dia. Okay, tengok saya luaskan. Okey. Nah, bentuk yang tadi, yang bentuk membulat tadi sudah pun tidak kelihatan. Sebaliknya lebih ke arah saki-baki satah tadi. Gelombang satah dia tidak membulat seperti mana tadi. Tengok ni lurus-lurus kalau saya kecilkan, tengok apa kesannya, gelombang jadi lebih membulat. Nampak? Circular. So apa relationnya tadi? Semakin kecil slit yang awak gunakan, maka gelombang tersebut akan mengalami lebih banyak pembelauan. Okay, more obvious. Okay, so yang ni kita panggil diffraction pattern more obvious. Apa maksud obvious? Obvious maksudnya lebih ketara ataupun jelas. Kalau awak tengok dengan mata kasar sekalipun, awak akan nampak kesannya lebih jelas di mata awak kalau kita guna narrow slit. Kalau awak besarkan bukaannya, kesan pattern tadi tu ataupun di bahagian atas ni, untuk wide slit ni, kesan dia tu tidak ketara pada mata awak. Maksudnya kurang jelas. Awak tak nampak dia membulat. Okey, lagi kecil slit yang awak guna, lagi membulatlah bentuk pembelauannya. Kesan pembelauannya lebih obvious atau lebih jelas. Okey, sama juga untuk yang kedua adalah kesan wavelength. Tadi kita ubah apa? Kita ubah size of slit, bukaan dia. Kecil, besar. Kecil makin jelas, besar kurang jelas. Kedua, apa kesan wavelength? Kalau kita guna short wavelength dengan long wavelength, kita tengok kat sini, bukaannya kita still masih lagi guna bukaan yang sama. Okey, atas dengan bawah ni dua-duanya guna bukaan yang sama besar. Keluasan bukaannya atau gapnya, the gap size is still the same, but kita guna dua gelombang yang wavelengthnya satu pendek, yang ni wavelength pendek, yang ni wavelength lebih panjang. Okey, apa kesannya? Cuba tengok. Yang ni pendek. Okey, lepas tu dia tidak obvious. Yang atas ni tidak obvious. Yang bawah cuba tengok. Gelombang masuk kat celah menjadi membulat, circular, lebih obvious. Apa maksudnya? The longer the wavelength, ataupun secara ringkasnya, panjang wavelength, kalau saya boleh tanda wavelength ni, dan juga gap, mestilah comparable. Mesti comparable. Apa maksud comparable? Mestilah lebih kurang sama. Okey, tak boleh wavelength yang terlampau pendek daripada size gap. Yang ni wavelength punya panjang lebih kecil daripada size gap, maka kita dapat bentuk yang not obvious. Apa maksud not obvious? Maksudnya tidak jelas. So the size of the wavelength yang kita guna mestilah lebih kurang dengan size gap. Barulah kita dapat suatu diffraction pattern yang obvious, yang lebih
jelas. Okay. Alright. So ini sums up apa yang berlaku tadi. So hari ni apa awak belajar adalah nak habis ni. Nak habis dah. Okay. Kesan wavelength dan juga size of slit. Okay. Kalau kita gunakan wide slit, kita akan dapat less significant, maksudnya less obvious. Sama maksud. Kalau kita gunakan narrow, the spreading of the wave more significant ataupun more obvious. Okay. Kemudian kalau kita gunakan size of slit yang sama tapi kita ubahkan wavelength, untuk short wavelength kita dapat less significant, kurang jelas. Tapi untuk long wavelength kita akan dapat lebih jelas, more significant atau more obvious. Tapi secara ringkas je kat sini, wavelength, panjang wavelength dengan panjang ataupun size of gap atau slit mestilah lebih kurang sama. Okay, mestilah lebih kurang sama baru obvious. Barulah kesan pembelawan tu jelas atau significant. Okay, berikut adalah beberapa aplikasi yang kita boleh tengok di kehidupan seharian yang berkaitan dengan pembelawan. Pertamanya kita tengok dari segi water wave. So sama macam tadi dekat ni dekat Langkawi, Cork Beach dekat Langkawi, menggunakan gap. Kita letak barrier supaya ada gap di sini, dan gap ni akan menyebabkan gelombang akan spreads out. Gelombang tu akan spreads out, dan apa berlaku adalah kawasan di sini amplitude dia menjadi kecil. Apabila amplitude menjadi kecil, maka kawasan di sini airnya sangat tenang, kawasan yang tenang dan sesuai untuk rekreasi air. Jadi awak pergi Langkawi tu, cuba cari Cork Beach, boleh nampak ada embankment barrier, ada barrier lah, ada benteng. Tujuan dia itu. Okay, boleh cerita kat adik-beradik awak, at least awak pergi bercuti dengan membawa ilmu atau menyampaikan ilmu. Nanti nak cuti ni kan, nak cuti ni pergi Langkawi. Tidaklah lara percutian awak tu semata-mata pergi Langkawi beli coklat semata-mata kan, beli daim. Okay, kalau tak nak sia-sia, beli daim kat saya satu. Alright, diffraction of water wave produce calm of water region suitable for docking of ship. Sesuai untuk kapal-kapal mendarat atau kapal-kapal berlabuh, dan water recreational activity, untuk sukan-sukan air. Awak boleh naik apa tu, dipanggil banana boat dan sebagainya. Okay. Kedua, light wave. Light wave ni aplikasinya ada pada kad bank awak, dipanggil hologram. Hologram ni awak tak nampak dengan certain angle. Awak kena pusing-pusing sikit awak baru nampak kesan hologram tu. Menggunakan diffraction of light used as safety feature on bank card such as debit card and credit card. So dia adalah satu ciri-ciri keselamatan untuk debit dan credit card. So dia certified ataupun dia mengesahkan bahawa kad itu adalah kad yang betul lah, yang sahih. Okay, ni kesan yang burung ni. Pergi tengok kad bank awak, BSN ke Maybank ke, pergi tengok ada tak ni. Okay, dekat 4 nombor terakhir depan kad awak. Okay, dan last sekali adalah sound wave. Sound wave digunakan oleh gajah. Okay, gajah ni dia ada satu kelebihan yang mana boleh menghasilkan satu gelombang yang dipanggil infrasonic. Sebelum ni awak belajar ultrasonic. Ultrasonic tu apa? Ni infrasonic, ultrasonic. Ultrasonic maksudnya gelombang bunyi yang frekuensinya sangat tinggi. Itu ultrasonic lah, ultra. Okay, Ultraman. Apa maksud Ultraman? Manusia yang sangat tinggi lah, besar. Kuasa dia mungkin besar lah kan. Ultraman. Okay, ultrasonic. Yang ni infrasonic. Infrasonic produced by elephant have long wavelength. So apa maksud infrasonic? Infra, INFRA,
NIC. Sonic ni sound lah. Infra ni bermaksud wavelength yang panjang, mempunyai gelombang yang wavelength dia sangat panjang. Apa fungsinya? To facilitate long distance communication between elephants. Untuk memudahkan memudahkan komunikasi antara gajah pada satu jarak yang jauh. So gajah ni tak perlu menjerit lah, dia cuma keluarkan suatu gelombang dipanggil infrasonik, dan gelombang tersebut mempunyai lambda yang panjang. Disebabkan lambda yang panjang itu boleh travel dalam satu jarak yang jauh, supaya gajah-gajah yang berada di kawasan-kawasan lain, di kampung-kampung berdekatan, boleh dengar. Dia tak ada hantar-hantar WhatsApp, tak ada. Tak perlu WhatsApp, dia pakai infrasonik saja, free. Okay. So ini contoh juga diffraction of wave. Okay, diffraction of wave. Ada 3 fenomena dekat sini untuk air, cahaya dan juga bunyi. Okay, so untuk sums up kita punya lesson hari ni, terima kasih yang dah komen dekat dekat live chat tu. Terima kasih. Saya akan ambil kedatangan kat situ. Jangan lupa komen ya. Jangan lupa komen. So untuk sums up apa yang berlaku hari ni adalah saya nak ulang semula sikit aja. So hari ni ceritanya adalah apabila suatu gelombang, tengok gelombang SATA. Okey, gelombang SATA melalui suatu celah, apa berlaku kepada gelombang tersebut adalah gelombang tersebut menjadi membulat ataupun disebarkan, spreads out. Okay, it spreads out. Nah, fenomena yang kita nampak sekarang ni, awak boleh test pun. Awak pergi kat sungai ataupun dalam, kalau awak ada kolah pun awak boleh cubalah kan. Boleh cuba. Awak cuba buat satu gelombang, paksa je supaya melalui suatu celah. Apa berlaku adalah gelombang itu menjadi spreads out atau membulat. Okay, ini dipanggil sebagai diffraction. So dalam diffraction, inilah yang berlaku. Kita tengok 3D. Okay, gelombang tersebut menjadi membulat. Okay, selepas pembelauan, okay, selepas pembelauan, semuanya tidak berubah. Laju tak berubah, frekuensi tak berubah, wavelength tak berubah. Okay, apa yang berubah? Ada 2 benda yang berubah. Pertama adalah dari segi amplitude. Amplitude, kalau awak nak banding, kat sini kita boleh nampak amplitude dia ni. Cuba awak tengok, daripada tinggi macam ni, selepas melalui celah apa jadi? Tu tengok. Tengok dari segi amplitude, mula-mula tinggi macam ni amplitude dia, lepas melalui celah menjadi rendah. Jadi amplitudenya decrease, menyebabkan kawasan di sini menjadi, airnya menjadi tenang. Okay, airnya menjadi tenang, calm. Okay, boleh dapat. Pertama, amplitudenya berubah. Kedua, dari segi arah. Asalnya wave tu propagate straight ke bawah. Tapi bila melalui celah, dia telah pun tersebar ke arah-arah yang lain, different region. So semua tak berubah, lambda tak berubah, speed tak berubah, frekuensi tak berubah. Yang berubah amplitude dengan arah sahaja. So kalau awak boleh dapat table ni, awak boleh hafal table ni, apa yang berlaku kepada wave ni. Okay, so ini lesson kita hari ni. Apa berlaku selepas pembelauan. So dalam SPM selalu tanya yang table ni lah. Okay, termasuklah dalam lesson yang lepas, pantulan, pembiasan, pembelauan. Dan 3 ni, apa berlaku selepas pantulan, apa berlaku selepas pembiasan, apa berlaku selepas pembelauan. Ada 3. Okay, pelan-pelan kayuh. Jadi kalau awak dah habis, saya dah habis dah. Cuma saya bagi masa untuk awak letak komen dekat live chat. Okay, apa berlaku kepada apa berlaku kepada gelombang selepas mengalami pembelauan. So banyak yang awak boleh tulis kat situ. Ni kat table ni lah, apa berlaku kepada ciri-ciri gelombang selepas pembelauan. Awak boleh tulis kat situ frekuensi tak berubah pun boleh. Awak boleh tulis lambda tak berubah, wavelength tidak berubah, speed tidak berubah,
amplitude berkurang, direction berubah. Okay, direction spreads out. Itu sahaja. Jadi terima kasih kerana beri komitmen dan masuk live saya ni. Terima kasih banyak. Saya doakan dipermudahkan segala urusan awak untuk minggu ni dan minggu-minggu yang seterusnya. Semoga Allah sentiasa sayang awak, jaga awak, awak jaga kesihatan. Kita jumpa lagi esok untuk tajuk yang seterusnya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.